Bertemu kembali bersama saya Zawaz Yusof dalam rentasan berita dan antara paparan utama edisi 1356 malam ini. Benarkah PAS bukan parti cari makan? Antara duit raya dan Perdana Menteri paling teruk. Cinta masuk melalui perut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang semalam menzahirkan rasa kesal dengan kata-kata sinis yang kononnya menuduh partinya sebagai tempat politik cari makan dan mahukan jawatan. Menurut beliau, PAS secara khusus paling kerap menjadi sasaran dan sesiapa yang menyertai parti itu akan dihentam habis-habisan. Ahli Parlimen Barang itu berkata, bagi pihak terbabit parti yang bercirikan agama, paling tidak munasabah untuk menjadi tempat cari makan. Walaupun tawarannya tidak mengutamakan kebendaan tetapi hanya menginginkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dituduh juga ingin mencari makan. Sekalipun bersama PAS ini menyebabkan lebih banyak halangan untuk mencari makan, katanya dalam satu kenyataan di Harakah Daily. Abdul Hadi menambah kata-kata sinis itu sering diucapkan oleh masyarakat umum tanpa pengetahuan yang mendalam. Beliau memberitahu hal tersebut menunjukkan kejahilan mereka terhadap perkara besar dalam Islam dan kata-kata begini sentiasa diulang dalam sejarah sejak perjuangan para Rasul. Oleh kerana ramai para Rasul terpaksa bekerja untuk mencari makan dan berjuang, musuh telah memberikan tawaran kemewahan kepada para Rasul untuk kemudahan hidup mereka. Dengan syarat para Rasul itu hendaklah menolak petunjuk Allah lalu diganti dengan yang lain mengikut kemahuan mereka, jelasnya. Abdul Hadi berkata sebenarnya itulah politik mereka yang tidak bertanggungjawab dalam menunaikan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kebetulan semalam juga Naib Ketua Dewan Muslimat PAS Salamiah Muhammad Noor mendedahkan Tan Sri Anwar Musa bakal menjadi ahli PAS sekaligus membuktikan bahawa kononnya parti berkenaan adalah bersifat terbuka. Menurutnya, walaupun belum ada kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh parti, tetapi ada ura-ura mengatakan bahawa bekas Setiausaha Agong BN itu akan menyertai PAS. Setakat ini, walaupun belum diumumkan secara rasmi lagi Tan Sri Anwar Musa bakal menyertai PAS, saya juga ingin menjelaskan bahawa PAS merupakan sebuah parti politik yang mengamalkan keterbukaan kepada sesiapa sahaja mahu menyertainya. PAS akan menerima mana-mana individu yang boleh menggalas tanggungjawab dan kita akan beri mereka bertanding atas tiket parti, katanya. Jika benar ianya berlaku, tahniah PAS. Rakyat Malaysia sedang bertepuk tangan dan bergembira dengan berita ini. 7 Februari lalu dilaporkan beberapa bekas pemimpin UMNO yang berpengaruh dalam politik tanah air dan memiliki banyak pengalaman di peringkat negeri dan juga pusat, tetapi telah dipecat daripada parti itu dijangka menyertai PAS tidak lama lagi. Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Noor memberi bayangan penyertaan bekas pemimpin UMNO itu ke dalam PAS namun tidak pula menamakan mereka. Beliau lebih awal mengalu-alukan penyertaan mereka ke dalam PAS dan menyifatkannya mampu memberi impak positif terutamanya menjelang pilihan raya negeri PRN tidak lama lagi. Menteri Besar Kedah itu beranggapan pemimpin berkenaan yang dipecat daripada parti tersebut merupakan individu hebat termasuk berpengalaman dan juga berpengaruh. Kesan positif penyertaan bekas pemimpin UMNO kerana yang dibuang daripada UMNO orang baik-baik, orang yang ada potensi hebat. Khairi Jamaluddin. Siapa kata tak hebat? Siapa kata Anwar Musa, Noh Omar, Syahidan Kasim, Hishamuddin tidak hebat? Semua ini orang hebat terkenal di seluruh Malaysia. Saya harap ia menjadi kenyataan. Orang baik mai dipersilakan, orang tidak bagus pergi berhimpun belah sana. Pakatan Harapan, katanya. Seperti dipetik Agenda Daily 7 Februari 2023. 10 hari kemudian, Timbalan Presidennya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man mengumumkan kononnya mempertimbangkan Dewan Undangan Negeri DUN yang sesuai untuk bekas Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin Abu Bakar bertanding pada pilihan raya negeri PRN akan datang. Bagaimanapun katanya sehingga kini parti itu belum menerima sebarang permohonan daripada Khairi. Beliau berkata PAS juga tetap terbuka menerima bekas Ketua Pemuda UMNO itu. PAS dan Perikatan Nasional PN turut mengalu-alukan tokoh atau ahli daripada parti lain yang tidak bersetuju dalam muafakat politik parti mereka, katanya. Bak kata
Hadi tawarannya tidak mengutamakan kemendaan tetapi hanya menginginkan pahala daripada Allah. Tetapi pelik, sanggup makan gaji buta selama 33 bulan sebagai duta khas tanpa sedikit pun ada rasa malu. Nampaknya pelbagai dalil dikeluarkan Hadi untuk menjustifikasi kehebatan prinsip PAS walaupun seluruh dunia tahu apa sebenarnya yang telah mereka lakukan, sedang lakukan dan akan lakukan. Semuanya menunggang agama, kaum dan bangsa demi mencari makan. Kepada PAS, silakan mengutip mana-mana figura politik yang sedang nazak dan nyawa-nyawa ikan itu. Tiada siapa pun yang hairan. Dan kepada Sanusi pula, dalam PAS sudah lupuskah spesies berpengaruh dan boleh buat kerja sehingga begitu beria-ia mendadah tangan walaupun orang belum ada tanda ingin memberi. Tak tumbuh tak melata, tak sungguh orang tak kata. Sebelum pilihan raya umum ke-15 yang lalu, Ketua Penerangan PAS Negeri Kelantan, Datuk Muhammad Nasruddin Daud, mentohmah bahawa Pakatan Harapan telah memberikan pengalaman buruk dan mimpi ngeri kepada rakyat selama 22 bulan dalam pemerintahan negara. Apalagi yang boleh rakyat harapkan daripada Pakatan Harapan yang merugikan umat Melayu atau Islam sehingga pelbagai fahaman liberal masuk ke negara kita dan mencabar akidah Islam. Dakwanya dalam kenyataan yang diterbitkan Harakat Daily 9 September tahun lalu. Esko Pembangunan Islam, Dakwah, Penerangan dan Hubungan Seranta Kelantan itu berkata sudah tentu menjadi tanggungjawab semua ahli PAS untuk menyambut usaha penyatuan ummah yang dibawa oleh pimpinan mereka. Maka PH sebagai sebuah pakatan yang gagal membawa misi seimbang untuk bangsa dan agama adalah bercanggah dengan prinsip perpaduan, berteraskan persefahaman antara kaum dan agama di negara ini, ujarnya. Tidak perlu dinyatakan apakah pengalaman buruk dan mimpi ngeri rakyat ketika Pakatan Harapan mentadbir negara. Mungkin takut dapat surat saman fitnah daripada peguam Pakatan Harapan. Dalam hubungan ini, Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria lebih jago dalam aksi fitnah, walaupun kemudian meminta maaf daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun selepas pilihan raya umum ke-15, Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengerusi Pakatan Harapan yang dipanggil menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Al-Arituddin Al-Mustafa Billah Shah membentuk kerajaan perpaduan bersama parti-parti lain. UMNO bekas rakan PAS dalam perpaduan ummah yang disebut oleh pemimpin PAS termasuk Nasruddin sebagai kononnya mengikut acuan Allah Subhanahu Wa Taala memilih untuk bersama Pakatan Harapan bukan bersama Perikatan Nasional. Benar, Tuhan Maha mengetahui berkenaan manusia yang diciptakannya. Perikatan Nasional secara gabungan dengan 74 kerusi gagal mendapat bilangan terbanyak. Pakatan Harapan dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong untuk mengetuai kerajaan di Malaysia. Jika benar naratif bahawa Pakatan Harapan gagal membawa misi seimbang untuk bangsa dan agama serta bercanggah dengan prinsip perpaduan berteraskan persefahaman antara kaum dan agama di negara ini, takkanlah Yang di-Pertuan Agong berkenan melantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 dan bukannya Tan Sri Mahyadin Yassin. Malangnya naratif dangkal sebelum pilihan raya umum ke-15 itu berjalan walaupun selepas pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 pada 24 November tahun lalu. Sehinggakan kerajaan perpaduan lantikan Yang di-Pertuan Agong ini dikatakan pula sebagai di luar tabi'i oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Malah pendakwaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan yang berdepan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah 6.9 juta ringgit dianggap sebagai satu permulaan daripada tindakan Anwar sebagai Perdana Menteri. Kami sebagai pembangkang ugutlah apa sahaja segala tribulasi dan fitnah yang kami hadapi lebih teruk. Bagi saya kalau inilah permulaan, dia adalah Perdana Menteri paling teruk di Malaysia. Malah Dr. Mahathir yang dikatakan zalim pun tidak setakat ini. Sifat balas dendam Perdana Menteri ini sangat kuat dan sangat pendendam, kata Ahli Parlimen PAS Pendang Datuk Awang Salahuddin Hashim pada 21 Februari lalu. Sekejap, benarkah Perdana Menteri hari ini paling teruk? Malah lebih zalim berbanding Tun Dr. Mahathir, pentadbir negara ini selama 22 bulan yang kononnya memberi pengalaman buruk dan mimpi ngeri rakyat negara ini. Wahai pentaksub Perikatan Nasional, sila dengar baik-baik. Kemarin Perdana Menteri mengumumkan 7 perkara sempena perayaan Aidilfitri pada tahun ini. Berikut adalah duit raya Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani yang akan dinikmati bukan hanya oleh umat Islam tetapi oleh keseluruhan rakyat Malaysia. Tak kira anda B40, M40 atau T20. Kerajaan memberi pengecualian
bayaran tol rahmah sempena Aidilfitri dari 19 sehingga 21 dan 24 April. Kerajaan menawarkan harga barangan asas dan mentah kepada pengusaha menu rahmah pada kadar diskaun khas. Polis Diraja Malaysia PDRM memberi kadar khas bayaran saman bermula 21 April hingga 22 Mei 2023 untuk saman trafik pada 2022 dan sebelumnya. Setiap saman boleh diuruskan dengan kadar RM50 sahaja. Jabatan Penjara melaksanakan pelepasan orang bebas berlesen sempena Aidilfitri. Ini memberi peluang penghuni penjara beragama Islam pulang meraihkan Hari Raya bersama keluarga selain bantuan agama lain. Kerajaan dengan kerjasama Persatuan Simen dan Konkrit Malaysia serta pemaju perumahan swasta akan menawarkan harga simen pada kadar berpatutan untuk manfaat perumahan mampu milik. Kerajaan akan menambahkan peruntukan sebanyak RM250 juta untuk penyelenggaraan jalan persekutuan dan kerja tersebut akan diagihkan khusus untuk manfaat kontraktor kecil Bumiputera, dan kerajaan juga bersetuju memberi 1 hari kelepasan am tambahan jika tarikh 1 Syawal jatuh pada hari Jumaat 21 April. Maka kerajaan menetapkan hari Isnin 24 April sebagai hari kelepasan am. Walau bagaimanapun, andai kata tarikh 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu 22 April, yang kini merupakan kemungkinan besar, ya, maka kerajaan menetapkan hari Jumaat 21 April 2023 sebagai hari kelepasan am tambahan. Apa yang diutamakan oleh kerajaan hari ini bukan kebajikan beberapa individu yang korup, termasuk yang didakwa menjana pendapatan daripada projek jana wibawa, tetapi rakyat jelata. Pentaksub Perikatan Nasional dan para pemimpin mereka pun turut mendapat duit raya. Ini menerusi pengecualian bayaran tol rahmah Lebuh Raya Utara Selatan Plus, Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Ilit, Lebuh Raya Butterworth Kulim BKE, Jambatan Pulau Pinang JPP, Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 LPT2, Lebuh Raya KL Karak KLK dan Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1. Inikah sifat seorang Perdana Menteri yang dilabelkan kononnya paling teruk, pendendam dan kerajaan yang kononnya zalim dan tidak peduli kepada kebajikan umat Islam? Cuba tanya Pak Cik Google apa Perdana Menteri ke-8 beri kepada rakyat sempena Aidilfitri pada tahun 2020 dan 2021. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Muhammad Sabu berkata nilai jualan khas Syawal Madani yang bermula 15 April di 38 lokasi bagi outlet pemasaran Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama seluruh negara telah berjaya mencecah RM4.5 juta. Melihat kepada perkembangan positif yang dicatatkan hanya dalam tempoh 3 hari, kita akan teruskan program sebegini pada perayaan utama lain seperti Aidiladha, Deepavali dan juga Christmas. Pada masa yang sama, sasaran untuk mencapai RM13 juta nilai jualan juga mampu direalisasikan dalam tempoh 2 hari lagi, iaitu menjelang Syawal, kata Muhammad. Seramai 1,462 usahawan terlibat dalam program ini sekaligus meroboh istana fitnah yang dibina oleh bekas Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh semasa berucap di Majlis Ihya Ramadan. Pimpinan Kerajaan Negeri bersama anak Kelantan di perantauan yang bertempat di Bangga Convention Centre, Bandar Baru Bangi baru-baru ini. Dalam ucapannya, Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS menuduh kerajaan hari ini mengabaikan usahawan Melayu. Kalau kita baca belanjawan negara yang tebal itu, kita dapati yang diagih kepada orang miskin, majoriti orang Melayu. Peniaga-peniaga kecil dan sederhana, siapa dia? Orang Melayu. Peruntukan daripada kerajaan berbilion-bilion ringgit ini ditujukan kepada syarikat-syarikat yang besar. Dakwa Nik Muhammad Zawawi yang juga ahli Parlimen Pasir Putih. Mustahil Nik Muhammad Zawawi tidak maklum kerja keras yang dijalankan oleh Muhammad Sabu. Tetapi biasalah, lebih baik berpura-pura buta daripada melihat kejayaan musuh yang dia sendiri tidak mampu lakukan. Jualan Agromadani adalah projek rintis hasil inisiatif daripada pihak KPKM menerusi Fama. Projek ini berkonsepkan jualan pada harga berpatutan dan dapat membantu mengurangkan kos sara hidup rakyat. Saya nampak sambutan daripada rakyat begitu menggalak, terutama sekali ayam yang dijual di sini cukup murah. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas yang membekalkan ayam pada jualan Agro Madani kali ini. Ini adalah salah satu cara pihak kementerian mengurangkan bebanan golongan B40 dan M40 di sepanjang Ramadan dan sebagai persiapan awal menyambut Syawal nanti, tegas Muhammad yang juga Presiden Amanah. Ketika Muhammad bekerja keras mencari makan bukan untuk dirinya tetapi untuk rakyat jelata. Presiden
Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang pula tidak melepaskan peluang untuk menulis dua rencana yang diterbitkan Harakat Daily bertajuk Islam Boleh Menyatukan Melayu pada 14 April lalu dan Politik Cari Makan Mahukan Jawatan yang bertarikh 18 April iaitu semalam. Kedua-dua rencana menyentuh soal perut. Dalam rencana pertama, beliau berkata pembentukan bangsa Melayu daripada semua rumpunnya bersama pengisian Islam dalam diri, jasad, roh dan akal lebih penting daripada isi perut sahaja. Boleh difahami betapa Islam itu menjadi keperluan utama dengan betul apabila seseorang itu berakal sihat, bukannya bermula dengan rahmat harga barangan isi perut dan keperluan jasad dengan kemudahan yang murah dibeli di kedai dan juga pasar, katanya. Dalam rencana kedua, beliau menempelak mereka yang mengaku bekerja tanpa mengambil gaji atau allowance sebagai pembohong. Maka para khalifah dan raja Islam yang memerintah negara menetapkan peruntukan keuangan bagi keperluan dirinya dan semua petugasnya untuk memberikan nafkah yang cukup. Maka cakap-cakap bekerja dan bertugas tanpa apa-apa peruntukan hanya cakap bohong, ujarnya. Satu dunia tahu Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim bekerja sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan tanpa mengambil upah dan allowance. Apakah Abdul Hadi dalam bulan Ramadan ini menuduh Anwar bercakap bohong? Kita tidak tahu apa dalam hati perut Abdul Hadi ini. Tetapi bekerja tanpa gaji dan allowance jauh lebih mulia berbanding mengambil gaji dan allowance tanpa bekerja, atau lebih tepat disebut sebagai makan gaji buta. Seperti Duta Khas Perdana Menteri yang dilantik di hadapan takbiran Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahathir Mak Yassin dan disambung oleh bekas Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Cinta masuk melalui perut adalah pepatah yang berasal dari Jerman. Berdasarkan data dari Bank Dunia, negara Jerman adalah sebuah negara kaya dengan keluaran dalam negara kasar KDNK bernilai 4.26 trilion dolar Amerika, kira-kira 18.88 trilion ringgit pada tahun 2021. Jerman yang kalah teruk dalam Perang Dunia Kedua hari ini adalah negara keempat terkaya di dunia, di mana kedudukan Malaysia yang hanya menjana GDP 373 bilion dolar Amerika pada tahun yang sama, iaitu kira-kira 1.65 trilion ringgit. Malangnya pemimpin pembangkang asyik bercakaran tentang soal strategi bagaimana menangani masalah kos sara hidup tanpa memberi input bagaimana untuk memperbaikinya. Ketahuilah, kita sudah jauh ditinggalkan oleh jiran kita Indonesia yang berjaya mendapat kedudukan ke-16 di dunia dengan nilai KDNK 1.186 trilion dolar Amerika, kira-kira 5.257 trilion ringgit. Untuk rekod, Malaysia dan Indonesia sama-sama dijajah oleh kuasa barat dan sama-sama diduduki oleh Jepun dalam Perang Dunia Kedua. Justru pemimpin parti fikirlah jangan asyik memperlekeh usaha pihak lain hanya kerana fikrah politik yang berbeza. Tak ketahuan punca. Bukan kita tidak perlu mengutamakan pengisian rohani, tetapi mampukah kita berhadapan dengan strategi ekonomi kuasa-kuasa besar itu kalau perut terus berkeroncong kebuluran? Lagipun bukankah model Malaysia Madani itu sudah menjawab tentang pendekatan pengisian rohani yang seimbang dengan keperluan jasad masyarakat di negara ini? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh penonton yang setia. Kepada yang pulang ke kampung, berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin wa antum bikhair. Saya mengucapkan terima kasih. Sawazi Yusof. Assalamualaikum. Salam sejahtera.